Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat moga-moga menghirup sedikit daripada muka surat Al-Quran insya-Allah pada setiap pagi. Pagi ini 9 hari bulan Disember tahun 2020 bersamaan dengan 23 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442. Kita telah sampai pada hari ini ke penghujung surah Muhammad, iaitu pada ayat 30 sehingga ayat 38 insya-Allah daripada surah Muhammad. Kita hari ini akan bersama-sama di muka surat 510 insya-Allah, 510, dan kita akan cuba untuk mengambil apa-apa yang dapat insya-Allah yang mampu kita lakukan dalam tadabbur, sesi tadabbur setiap muka surat kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan dengan ayat 30, dan kepada sesiapa yang mempunyai mushaf, mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, dipersilalah untuk membuka mushaf supaya pembacaan kita pada hari ini kita dapat meneliti sendiri ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada muka surat 510 pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah saya akan bacakan dulu beberapa ayat, satu ayat ataupun dua ayat daripada muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur pada ayat ini insya-Allah kita akan baca pada penghujung daripada surah Muhammad ini. Sebelum daripada ini kita telah baca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan, memberi ancaman kepada satu kumpulan daripada manusia, iaitu yang kita panggil sebagai orang-orang munafik. Jadi sebagaimana telah kita ceritakan sebelum daripada ni, bahawa orang munafik ini, mereka ini tidak wujud semasa di Mekah, tetapi mereka ni wujud apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berada di Madinah, dan secara khususnya selepas daripada peperangan Badar, iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menang melawan orang-orang Quraisy yang datang daripada Mekah tu. Apabila Nabi SAW telah memenangi peperangan tersebut, maka lahirlah secara terang-terangan, lahirlah secara ramainya orang-orang yang dahulunya mereka ini adalah musyrik, tetapi mereka telah menyertai orang-orang Islam, tetapi mereka masih lagi mempunyai sifat-sifat dalam hati mereka, iaitu sifat mereka ni sebenarnya ialah tidak suka kepada Islam, dan beberapa banyak lagi sifat-sifat lain yang Allah Subhanahu Wa Taala telah zahirkan kepada orang-orang Islam ni. Kalau dulu ni kita tak nampak, kalau kita orang Islam tak nampak, tapi selepas daripada itu orang Islam akan nampaklah sedikit demi sedikit Allah Taala zahirkan apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi pada hari ini kita akan tengokkan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu walau nasya', kalau kami kehendaki, maknanya kalau Allah Taala nak, Allah Taala mahu, dia boleh lakukan, dia boleh laksanakan banyak perkara. Di antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala kata bahawa dia boleh tunjukkan, dia boleh zahirkan, ialah apa? Iaitu tunjukkan orang-orang munafik ni siapa dan siapa. Jadi kalau Allah Taala nak lakukan itu, maka ia boleh berlaku. Sebab tu Allah Taala kata la araynakahum, nescaya kami akan tunjukkan kepada kamu. Kami kum tu minta maaf, la araynakahum, Allah Taala boleh tunjukkan, kami boleh tunjukkan kepada kamu tentang mereka itu, wahai Muhammad. Jadi Allah Ta'ala boleh tunjukkan apa sifat-sifat mereka, siapa mereka dan sebagainya. Fala araftahum bisimahum, nescaya kamu lepas tu bila Allah Ta'ala dah tunjukkan mereka, kamu akan nampak, kamu akan kenal mereka itu bisimahum, dengan sifat-sifat mereka. Sima maknanya ialah tanda-tanda, alamat-alamat yang Allah Ta'ala akan tunjukkan. Wala ta'rifannahum, nescaya kamu akan tahu mereka. Jadi di situ dalam wala ta'rifannahu daripada arafah lah, kan arafah tu artinya ialah kenal, arafah itu ialah maknanya tahu, la tu maknanya pasti, kemudian nun di belakang tu ada dua lagi nun, iaitu nun yang bersabdu, wala ta'rifannahum. Jadi situ ialah dinamakan lam taukid, dan juga nun tu juga takkid lagi.
Jadi untuk menyungguh maknanya nescaya kamu pasti akan mengenali mereka. Fi lahnil qaul, di dalam lahnil qaul. Lahnil qaul ini, lahni ini dalam bahasa Arab ada dua makna. Yang pertamanya lahni ini ialah apabila orang tu bercakap tak betul ni. Iaitu kita kata dalam bahasa Melayunya telo kan, ataupun dia sebut cara dia sebut tu tak betul dan sebagainya. Itu nama dia lahnu. Tetapi satu lagi al-lahnu dalam bahasa Arab ni artinya ialah apabila seseorang itu bercakap satu perkara tetapi dari dalam hatinya sebenarnya ada perkara yang lain. Jadi kadang-kadang kita boleh kenal mereka tu, seperti contohnya orang yang bercakap tapi dia mempunyai macam tanda-tanda bahawa sebenarnya dia bukan suka pada kita, tapi dia sinis. Kita katakan dia menggunakan perkataan yang sinis, perkataan yang boleh gambarkan sebenarnya lain daripada apa yang disebutkan. Itu nama dia lahnu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang musyrik ini dia benci kepada Islam, benci kepada Nabi, bencilah kepada apa yang benar ni. Tetapi dia mengatakan dia ni Muslim. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh menunjukkan kepada orang Muslim ni, orang mukmin ni kan, dari lenggang-lengguk percakapan mereka ni, kita boleh tahu bahawa sebenarnya mereka ni sebenarnya benci kepada Islam, benci kepada Nabi SAW. Jadi itu nama dia, Allah Ta'ala kalau nak Allah Ta'ala boleh tunjukkan kepada ni. Jadi itu nama dia lahnil qaul. Dalam perkataan mereka, dalam lenggang-lengguk percakapan mereka tu, Allah Ta'ala boleh tunjukkan. Wallahu ya'lamu a'malakum. Jadi Allah Ta'ala bagi amaran kat sini kan. Allah tahu apa yang kamu amalkan. Jangan kamu cuba nak sembunyikan, Allah akan tahu. Seterusnya, walana beluwannakum. Kemudian Allah Ta'ala sebut sini ialah walana beluwannakum. Kum di sini kami akan cuba. Cuba siapa? Kum di sini majoriti ulama tafsir mengatakan kum itu adalah kamu manusia. Kamu ni manusia, iaitu manusia ni akan dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Untuk mengetahui apa? Hatta na'lam. Bukannya Allah Ta'ala tu maknanya tidak mengetahui, tapi untuk menzahirkan, iaitu sehingga manusia pun akan mengetahui. Jadi na'lam sini Allah Ta'ala memang mengetahui siapa yang mujahid, siapa yang maknanya orang yang berjuang, orang yang berusaha keras di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil dia sebagai mujahid. Mujahid sini bukan maknanya orang berperang saja, tapi lebih daripada itu, iaitu siapa saja yang berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita panggil dia mujahid. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata dia nak cuba kita, nak tengok siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan kemudian was-sabirin, dan kemudian orang yang sabar. Sebab kadang-kadang ada orang yang mujahid, orang yang berusaha keras tetapi tak tahan lama. Sekejap je dia dah berhenti kan. Setahun, seminggu, 2 hari, ataupun 10 tahun, 20 tahun, lama-lama dia berhenti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita dua perkara sini. Siapa yang pertamanya ialah siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya siapa yang boleh bersabar. Jadi itu nama dia walana beluwannakum. Allah Ta'ala nak cuba kamu, nak tengok siapakah yang dapat bertahan tu kan. Nak tengok maknanya nak zahirkan kepada manusia. Kemudian wana beluwa akhbarakum. Kemudian Allah Ta'ala nak cuba keadaan kamu. Tu secara umum lah. Kemudian seterusnya, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Allah Ta'ala sebut sini. Kemudian seterusnya ialah tentang apa? Kita katakan di dalam surah ini, di dalam surah Muhammad ni, di antara banyak perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah menggugurkan amalan, menggugurkan pahala amalan. Artinya kita dah buat amalan, tiba-tiba amalan kita itu gugur, hilang begitu saja kan. Jadi itu adalah satu benda yang sangat-sangat menakutkan kita lah, orang-orang yang beriman. Jadi di dalam surah ini kita sebutkan sebelum daripada ini kan, berbelas kali Allah Ta'ala sebutkan perkara ni. Kenapa? Bagaimanakah kita ni nak pelihara kita ni daripada kita ni tidak digugurkan amalan. Jadi Allah SWT sebut berulang kali di sini, iaitu apa? Di antara yang menyebabkan gugurnya pahala amalan seseorang itu ialah di sini, iaitu orang-orang yang kafir. Jadi nombor satunya orang yang kafir, Allah Ta'ala kata. Kemudian yang keduanya wasaddu an sabilillah. Yang keduanya ialah saddu an sabilillah, artinya iaitu yang menghalang daripada jalan Allah. Jadi orang kafir ada jenis-jenis pula. Ada orang kafir yang tidak menghalang daripada jalan Allah, tapi ada pula orang kafir yang menghalang daripada jalan Allah.
Menghalang daripada jalan Allah maknanya dia sibuk dengan hal orang yang beriman, dia sibuk dengan Islam, dia sibuk, dia bukan kafir seorang-seorang diri saja kan, tetapi dia kafir dan juga dia menyibuk dan tak suka Islam tu berkembang. Dia tak suka orang Islam tu menyampaikan Islam, dia tak suka Islam tu tersebar, dia tak suka Islam tu jadi itu adalah sifat yang kedua. Jadi oleh kerana itu dia berusaha. Nama dia saddu. Saddu tu menghalang daripada jalan Allah. Kemudian yang ketiganya syakur rasul. Syakur ni dari asal bahasanya ialah syakur ni ialah tebing, iaitu apabila kita berada di tebing sungai. Jadi itu nama dia, kita berada di syakun nahri, iaitu kita berada di jadi setiap sungai itu ada dua tebing, sebelah sana dan juga sebelah sini. Sebelah sana tebing, sebelah sini tebing. Jadi orang-orang yang tidak menyukai seseorang dipanggil sebagai syaku, iaitu orang-orang yang melarikan diri, menyisihkan diri, tidak mahu bersama. Iaitu nama itu, kalau tebing kan dia tak bersama, dia jauh kan, sana dan juga sini. Jadi begitulah juga Allah Ta'ala sifatkan orang-orang yang kafir ni dengan tiga sifatnya. Yang pertama sekali orang kafir sahaja, kemudian ada yang kedua orang kafir dan saddu an sabilillah, kemudian yang ketiganya orang kafir yang syakur rasul. Syakur rasul maknanya yang membenci rasul. Jadi kita tengoklah kan pada hari ini apa yang berlaku sebagai contoh kan, orang-orang yang membenci nabi ini kan, dia bukan sekadar menghalang manusia daripada jalan Allah, tapi mereka ni melukiskan karikatur Nabi kan dan sebagainya kan, dan memperolok-olokkan. Jadi maknanya dia memperolok-olok, memainkan, membenci. Itu nama dia syakur rasul. Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, selepas daripada nyata kebenaran. Maknanya setelah diberitahu kepada mereka. Bukan maknanya mereka ni tak tahu, bukan kerana mereka benci kepada Nabi ni kerana mereka tak kenal. Tak, mereka kenal. Sebagai contohnya kalau orang Arab tu kan, mereka tahu Muhammad ni macam mana. Mereka tahu sifat Muhammad ni sebelum daripada mendapat wahyu selama 40 tahun kan. Muhammad ni adalah orang yang paling benar di Mekah tu kan. Tak ada orang yang paling benar. Sehingga sebab itulah Nabi SAW gunakan perkara ni ketika Nabi SAW naik ke atas bukit Sofa yang pertama tu. Pertama kali Nabi nak menyampaikan dakwah kepada orang Quraisy. Nabi kata apa? Nabi tanya dulu kan, siapakah aku ini kalau aku beritahu kepada kamu ada tentera berkuda yang akan datang untuk menyerang kamu sekarang ini, adakah kamu percaya? Jadi apa jawapan mereka, orang Quraisy pada masa itu? Mereka berkata bahawa ya, kami percaya. Sebab apa? Kami tak pernah majarrabna alaika kaziban, dia kata. Kami tak pernah dengar kamu ni menipu sepanjang-panjang hayat ni. Selama 40 tahun tak pernah kamu ni pernah menipu. Jadi oleh kerana itulah maka Nabi pun memberitahu. Tapi bila Nabi memberitahu tentang hakikat iman, tentang yang kebenaran ni, tiba-tiba mereka menolak. Jadi jadi begitu Allah Ta'ala sebut sini kan, syakur rasul ni ialah orang-orang yang memusuhi Nabi selepas daripada mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Jadi Allah Ta'ala kata apa jawapan dia sini. Kalaulah orang kafir macam tu dengan empat sifat mereka tu dengan tiga sifat mereka tu, dan juga yang keempat iaitu selepas mereka mengetahui, mendapat huda tu, iaitu mengetahui kebenaran, lan yadurrullaha syai'a, mereka ni sebenarnya langsung tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada Allah. Maknanya tak memberi efek langsung kepada Allah. Kalau mereka tak percaya kepada Allah, Allah Ta'ala tak turun martabatnya, Allah Ta'ala tak turun kekuasaannya, Allah tak kurang kekuasaannya, kehebatannya. Kenapa? Kerana adanya manusia yang tidak mahu beriman dan manusia yang menyekat manusia daripada jalan Allah itu. Lalu kalau Allah Ta'ala kata apa? Wasayuhbitu a'malahum. Bahkan Allah Ta'ala akan menghancurkan, menghilangkan, menggagalkan amalan-amalan mereka. Kemudian seterusnya ialah ayat 33. Kita tengok sini, Allah Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman kan. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wala tubtilu a'malakum. Jadi sekarang ni yang tadi Allah Ta'ala sebutkan wasayuhbitu a'malahum. Orang kafir ni Allah Ta'ala, orang kafir yang mempunyai perangai-perangai tadi yang begini tu, Allah Ta'ala akan hilangkan pahala dia. Maknanya kita sebutkan sebelum daripada ni, dalam muka surat sebelum ni, ulama-ulama tafsir mengatakan mungkin kita lihat orang-orang kafir ni, orang-orang yang tidak beriman ini, mereka ni kadang-kadang tu perbuatan dia ada amalan-amalan mereka yang nampak macam bagus kan. Di atas dunia ni mereka macam seperti menyumbang, mereka memberi jamuan memberi makan kepada orang miskin, memberi perubatan dan macam-macam lagi lah apa-apa yang mereka buat.
semasa hidup atas dunia nampak macam kebajikan kan, mereka membuat foundation tu, membuat macam-macam kebajikan ni dan itu, tapi adakah mereka ini akan mendapat pahala? Jadi Allah Ta'ala sebut, ulama-ulama sebut sebelum daripada ni kan, bahawa pahala tak ada. Di hari akhirat mereka tak ada pahala kan. Di atas dunia mungkin mereka ini akan dipuji oleh manusia, mereka akan mendapat pangkat, mereka akan mendapat pingat dan sebagainya, tapi di akhirat langsung tak ada. Jadi Allah, sebab apa? Sebab Allah kata wasayuhbitu a'malahum. Jadi kemudian Allah Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan jangan kamu tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Apa maksud batalkan amalan? Jadi ulama-ulama sebut sini, batalkan amalan ini boleh terjadi dengan dua perkara. Yang pertama sekali ialah apabila orang mukmin tu dia beriman, dia melakukan amal soleh, tetapi kemungkinan dia melakukan al-kabair disebut. Kabair ni ialah dosa-dosa besar. Ataupun kemungkinan juga dia melakukan al-fawahish, benda-benda yang kotor, benda-benda yang kita kata keji, amalan-amalan yang keji. Jadi amalan yang keji dan juga fawahish ini dia akan boleh menghilangkan pahala. Macam mana menghilangkan pahala? Sebagaimana salah satu hadis Nabi SAW berkata kan, bahawa dengki al-hasadat tu kan, innal hasada ya'kulu al-hasanat, dia akan membakar seperti sebagaimana memakan kebaikan itu, kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana api dia memakan kayu api. Jadi maknanya apa sini? Maknanya menghilangkan, hilanglah pahala dia. Dia dah buat pahala banyak, tiba-tiba hilang. Kerana apa? Kerana dosa-dosa yang dibuat dan kerana fawahish yang dibuat. Jadi itulah Allah Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman kan. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, dan yang ketiga jangan buat perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah summa matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Ayat yang ke-34. Ayat 34 pada hari ini ni, yang kita tengok ni, menurut tafsir Jalalain disebutkan bahawa ianya turun kepada Ashabul Qalib. Ashabul Qalib ni ialah maknanya telaga tu, telaga yang tak ada air, yang dia berada di Badar. Sebab selepas daripada peperangan di Badar tu, selepas daripada selesai peperangan, orang kafir pun dah lari semua, tinggallah orang Islam di Badar tu. Jadi orang-orang Islam telah mengumpulkan mayat-mayat orang kafir, kemudian dicampakkan ke dalam Qalib tu, dalam telaga tu lah kan. Kita panggil dia telaga perigi buta, kita panggil telaga yang tak ada air tu kan. Jadi kemudian Nabi SAW telah menyeru mereka ni, wahai, termasuk dalam tu ialah yang dicampakkan tu ialah Abu Jahal. Jadi kemudian Nabi SAW menyeru mereka ni, wahai semua orang yang berada di dalam Qalib, adakah kamu dapati sekarang ni apa yang telah aku ceritakan itu betul ataupun tak betul? Jadi mereka ni tak berjawab kan. Jadi pada ketika itu ada sahabat berkata, ya Rasulullah, mereka tu dah mati ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW beritahu mereka ni mendengar apa yang kita cakap. Jadi begitulah, iaitu satu hakikat benda, iaitu selepas daripada perkara ni berlaku, maka dikatakan oleh tafsir Jalalain, maka turunlah ayat ini. Ayat ini apa? Wahai orang-orang, iaitu orang-orang sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menghalang manusia daripada jalan Allah, iaitu mereka inilah yang menghalang manusia di jalan Allah semasa Nabi berada di Mekah tu. Kemudian mereka ni mati, summa matu wahum kufar, mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Kalau mereka ni bertaubat seperti Abu Sufyan dan juga lain-lain, ramai yang bertaubat selepas daripada itu kan, maka itu lain. Tapi ini sekarang sifat mereka ni kafir. Kemudian mereka tu menghalang manusia daripada jalan Allah. Kemudian yang ketiga, mereka mati dalam keadaan mereka tu kafir. Jadi apakah Allah Ta'ala akan mengampunkan mereka? Tidak. Falan yaghfirallahu lahum. Allah Ta'ala tak akan sekali-kali mengampunkan mereka. Fala tahinu. Jadi disebut, maknanya ulama-ulama ambil lah daripada sini, iaitu pengajarannya apa? Kalaulah seseorang itu tidak kufur, tapi mungkin dia ahli maksiat, kemungkinan Allah Ta'ala akan memaafkannya, memberi kemaafan kepada dia apabila dia mati. Jadi kemudian tu, selepas daripada tu, maka datanglah fa kat sini kan, ayat 35 kita, fala tahinu. Jadi fa situ nama dia ialah fa'ul fasihah, sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni. Apa dia fa'ul fasihah? Fa' ni banyak jenis dalam bahasa Arab. Ada fa' makna kalau terjemahan bahasa Melayu maka je, maka. Tapi sebenarnya fa' ni ada 3 jenis yang besar dalam bahasa Arab. Yang pertama fa' li ta'qib. Fa', kemudian ada juga fa' al-ataf nama dia. Fa' ataf ni ialah ataf lah, seperti waw dan sebagainya. Kemudian yang ketiga nama dia fa'ul fasihah. Fasihah ni artinya ialah fa' yang menggambarkan bahawa ada perkara lain yang dimahzufkan sebelum daripada tu.
Di mahzuf maknanya yang dipadamkan. Yang dipadamkan yang boleh difahami apabila fa tu fa fasihah. Jadi kalau kita baca dalam bahasa Arab, kita boleh fahamlah apa maksud fa yang dipadamkan ataupun yang tidak disebutkan tu. Yang sebelum daripada fa tu. Jadi yang tidak disebut sebelum daripada fa tu ialah maknanya begini. Kalaulah itu keadaan mereka, iaitu orang-orang kafir ini tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala, kalau orang kafir ini tidak diterima amalan mereka, oleh kerana itu fala tahinu wa tad'u ila salmi, maka janganlah kamu merasa hina. Jadi erti di sini kadang-kadang kan orang Islam ni dia merasa hina dengan orang kafir, dia merasa orang kafir tu hebat, dia rasa orang kafir tu macam wow kan, banyak wow lah kan jadi kita pun merasa wow, hebat dia, kita rasa ada perasaan dalam hati kan. Jadi Allah SWT larang benda ni. Jangan kamu merasa kamu ni rendah kan. Fala tahinu. Fala. Jadi oleh kerana itu semua apa yang telah diceritakan itu, maka oleh kerana itu jangan kamu merasa rendah. Sebab apa? Orang kafir ni rendah sebenarnya. Amalan mereka ni tidak diterima oleh Allah. Mereka ni tidak diampunkan oleh Allah. Kamu ni diampunkan oleh Allah kan. Amalan kamu diterima oleh Allah. Jadi kenapa kamu nak merasa hina terhadap mereka? Oleh kerana itu semua, maka jangan kamu merasa hina. Wa tad'u ila salmi, dan kemudian hasil daripada merasa hina, merasa rendah tu ialah kamu ni mengajak, menyeru kepada as-salmi. Iaitu apa? As-salmi tu maknanya keamanan, perdamaian kan. Ini untuk siapa ni? Ayat ini dikatakan oleh ulama untuk orang-orang yang menyerang Islam kan. Mereka dah menyerang Islam, tiba-tiba kita ni melutut kepada mereka kan. Mereka ni dah jahat kan. Mereka dah buat banyak perkara terhadap kebenaran kan, benda-benda tak betul. Mereka dah buat banyak benda kepada kita, tiba-tiba kita melutut pada mereka. Jadi oleh kerana itulah, kecuali oleh kerana strategi-strategi tertentu lah. Tapi dalam keadaan biasanya kita jangan merasa hina, jangan kita ni merasa ingin untuk berdamai mereka. Kerana apa? Kerana hanya semata-mata kita ni, kita tengok kita pandang mereka ni hebat. Jadi wa antumul a'laun, apa ni Allah Ta'ala kata kamu ni tinggi kan. Jadi dalam ayat yang lain ada sebut wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, kamu ni tinggi, lebih tinggi daripada mereka. Wallahu ma'akum, dan kemudian seterusnya Allah bersama dengan kamu. Apa yang kamu takut? Kemudian walan yatirakum a'malakum, dan Allah itu tidak sekali-kali, yatirakum makna mengurangi. Kita tengokkan perbezaan kan. Di atas tadi tu Allah Ta'ala menghapuskan amalan-amalan orang kafir. Maknanya orang kafir ni, mereka ni amalan banyak pun tak ada apa-apa pun. Bukan sekadar mengurangi, tapi langsung menghapuskan langsung. Tapi orang Islam ni, orang mukmin, Allah Ta'ala kata walan yatirakum a'malakum. Tengok jauh perbezaan dia kan. Walan yatirakum maknanya Allah Ta'ala tak kurang. Kalau mereka buat banyak tu, Allah Ta'ala beri banyak tu. Bahkan Allah Ta'ala gandakan kan. Dalam hadis-hadis Nabi, dalam ayat juga disebutkan asyra amsalihah, 10 paling kurang diberi kebaikan tu, pahala kan. Kemudian diberi lagi kan, sampai kadang-kadang sampai 700, kadang-kadang sampai lebih lagi kan, sampai kata tidak ada adha'afan katsirah kan, berganda-ganda yang sangat-sangat banyak. Kemudian innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu ialah Allah Ta'ala nak ceritakan hakikat dunia ini. Jadi hakikat dunia ini ialah apa? Allah Ta'ala sebut iaitu disebut sini, dia kata dunia ini ialah apa? Kehidupan dunia ini la'ibun wa lahwun. La'ibun tu kalau ikut dalam bahasanya ada permainan lah. Lahwun tu ialah satu benda yang melalaikan. Jadi setengah ulama kata la'ibun ni ialah seperti kanak-kanak tu, permainan kanak-kanak. Lahwun ni ialah untuk orang dewasa, iaitu satu benda yang melalaikan. Contohlah kata orang dewasa, contohlah kata apa, orang main game kata. Orang main game ni dia adalah permainan dan dia tu melalaikan. Biasanya permainan dia akan melalaikan. Macam tu kan, seolah-olah macam kanak-kanak yang telah dilalaikan oleh sesuatu benda lah kan. Kalau kanak-kanak, tapi itu kanak-kanak. Tapi kalau orang dewasa pun kadang-kadang dilalaikan juga. Lahwun betul lah kan, kita habis masa kadang-kadang sampai berjam-jam, kadang-kadang tak rasa tak ada apa pun kan. Satu hari duduk main game kan. Sekarang ni cuti, contohnya cuti sekarang ni bulan Disember, jadi kebanyakan orang bercuti kalau sekolah lah kan, kalau universiti. Jadi apa yang terjadi ialah biasanya bermain dan juga sia-sia. Jadi itulah hakikat dunia. Allah Ta'ala cerita yang lebih besar lagi hakikat dunia, iaitu adalah permainan dan juga melalaikan. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Kalaulah kamu beriman, kalau kamu ni bertakwa, Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kamu. Kemudian apa yang disebut yang terakhir tu, wala yas'alkum amwalakum, dan dia tidak meminta daripada kamu harta kamu. Ada dua pendapat ulama sini, siapakah yang meminta di sini?
yang pertamanya ada pendapat kata yang meminta sini Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala tidak meminta harta kamu ni, melainkan sedikitlah melainkan sedikit kan. Tetapi ada satu lagi pendapat yang kata bahawa tidak meminta daripada kamu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad ni tidak meminta daripada kamu untuk Islam kamu tu. Maknanya kalau kamu Islam, dalam dakwah Nabi ke, dalam tabligh Nabi ke, dalam menyampaikan Nabi tu, Nabi buat kerja untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, adakah dia minta upah? Tak ada. Jadi itulah dia kata wala yas'alkum amwalakum, dia tak minta pun duit daripada kamu. Dan begitu jugalah Allah Taala tak minta pun. Adakah Allah Taala minta duit, minta korban ke apa? Tak ada kan tak? Apa yang kita korbankan, contohlah hari raya korban, kita korbankan binatang. Tapi daging tu untuk siapa? Daging tu dimakan oleh kita. Kita hanya beri sedikit saja kepada orang miskin, dah cukup dah, tapi yang lain tu boleh dimakan oleh kita. Artinya tidak sampai kepada Allah. Bukannya kita nak sampaikan darah dan daging tu kepada Allah kan, tapi sebenarnya untuk kita juga. Tetapi Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita. Jadi begitu jugalah yang kalau kita beri zakat, kalau kita infakkan dan sebagainya ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, harta yang kita sedekahkan tu, bukan kita beri zakat tu, bukannya sampai kepada Allah, bukan kita nak beri kepada Allah tu, tapi kita nak beri kepada orang-orang miskin. Cuma Allah Ta'ala mintakan, fardukan kepada kita. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata ni wala yas'alkum amwalakum. Jadi makna yang pertama ialah Allah Ta'ala tak minta daripada kamu. Makna yang kedua ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak minta daripada kamu. Jadi ada dua makna yang diberikan oleh ulama tafsir tentang ayat 36. Ayat 37 Allah Ta'ala kata in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Maksud ayat ni, ayat 37 ni sebelum terakhir, ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini, iaitu apa kan? Allah Taala ni, Allah Taala ceritakan ini, apa ni, sifat manusia kan, tabiat manusia. Tabiat manusia ni kalaulah diminta banyak daripada mereka, nescaya mereka ni akan susah nak beri. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini in yas'alkumuha, kalau Allah Ta'ala minta daripada kamu, dan kemudian fayuhfikum, yuhfikum ni artinya ialah minta bersungguh-sungguh, maksudnya yuhfi Jadi kalau Allah Ta'ala ni minta sungguh-sungguh daripada kamu, dikata sini in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu, nescaya jawapan situ ialah nescaya kamu akan merasa bakhil, nescaya kamu akan rasa susah nak keluarkan. Dan kemudian tu wa yukhrij adghanakum, dan kemudian tu nescaya akan keluarlah apa yang ada dalam hati kamu. Betul kan? Kalau Allah Taala ni minta. Jadi di sini kan, adakah kita tanyakan, adakah Allah Taala tu tak minta daripada kita? Minta daripada kita artinya minta bayar ni lah, minta bayar zakat lah, minta kena infak lah dan sebagainya. Adakah tak? Di sini ulama-ulama tafsir katakan ada dua perkara yang perlu kita faham lah kan. Yang pertama nama dia umumus salbi, dan yang kedua nama dia la salbil umum. Ini dalam bahasa Arab sikit lah kan. Contoh gini kan, kalau dalam bahasa Arab dia gunakan perkataan macam ni, dia katakan lam yanjah kullut tulab, dia kata. Yang pertama, yang keduanya dia sebut perkataan macam ni, dia kata kullut tulab lam yanjahu. Apa beza tu Yang pertama lam yanjah kullut tulab, yang keduanya ialah kullut tulab lam yanjahu. Perkataan yang pertama tu, kalau ikut terjemahan dia kata macam ni, tidak berjaya semua pelajar. Yang keduanya ialah semua pelajar tidak berjaya, tidak lulus tidak lulus. Yang pertama tu ialah tidak lulus semua pelajar, tapi mungkin tak ada pelajar yang lulus. Kalau ikut dalam bahasa Arabnya, tidak lulus semua pelajar artinya apa? Ada pelajar yang lulus, tapi tak semua yang lulus. Kalau semua tak lulus, bukan semua yang lulus, tapi ada pelajar yang tak lulus, gitu Tapi yang kedua ialah dia kata kullut tulab lam yanjahu, semua pelajar tidak lulus. Jadi yang kedua dengan yang pertama tu berbeza dari segi bahasa Arabnya. Jadi dalam ayat ni in yas'alkumuha, artinya sini bukan kalau Allah Ta'ala, maksud di sini apa? Kalau Allah Ta'ala minta daripada kamu semua sekali harta kamu. Sebab Allah Ta'ala ada minta sebahagian sedikit daripada harta kita kan, untuk dibayar zakat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, kalaulah diminta nescaya kamu akan bakhil. Dia tidak menafikan bahawa dia minta sikit, tapi kalau dia minta semua, harta kamu, nescaya kamu akan bakhil, dan nescaya kamu ni akan lahirlah perasaan-perasaan yang tak suka kamu tu. Itu dia katakan wa yukhrij adghanakum. Tapi perkara ni tidak berlakulah kan. Allah Ta'ala tak minta daripada kamu segala harta kamu, tapi dia minta sikit saja. Ha antum haula'i tud'auna ilan
tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Jadi sini Allah Taala katakan, tengoklah dia katakan keadaan di mana kamu ni ketika kamu itu tud'auna litunfiqu fi sabilillah, ketika kamu diserukan untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ada di kalangan orang-orang mukmin ni yang bakhil. Jadi Allah Taala sebutkan kat sini kan sifat manusia kan. Sifat manusia yang sepatutnya tidak berlaku lah kan. Sepatutnya apabila Allah Taala minta untuk kita ni menginfakkan di jalan Allah, maka sepatutnya kita ini tidak bakhil sepatutnya. Kalau kita bakhil, maka kita termasuk dalam golongan yang kedua tu, iaitu ada di kalangan kamu yang bakhil. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Sesiapa yang bakhil, siapa yang susah nak infak, apabila Allah Ta'ala minta, وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ. Sesungguhnya orang bakhil tu, dia bukan bakhil kepada Allah sebenarnya. Dia bukan memberi mudarat kepada Allah, tapi sebenarnya dia akan memudaratkan dirinya sendiri. Dia bakhil kepada diri sendiri tu. Sebab apa kan? Apa yang kita makan akan habis. Tapi apa yang kita sedekah itu yang kekal pada kita, yang akan boleh bawa kepada mati kan. Semua lain tu akan habis atas dunia ni. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita beli untuk tengok dan sebagainya kan. Semua tu akan dapat tengok je kan. Tapi lepas kita mati, yang kekal hanyalah apa? Iaitu yang kekal ialah apa yang kita dermakan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Jadi Allah Ta'ala kata wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Akhir ayat surah Muhammad ni kan. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak perlu kepada kamu. Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala tak perlu kepada kamu? Allah tak perlu kepada harta kamu. Sebab Allah itu ghani. Allah itu ghani, dia maha kaya. Dan kamulah yang miskin. Wa antumul fuqara, kamulah yang miskin. Miskin situ artinya apa? Artinya ialah memerlukan kepada yang lain. Kamu yang miskin. Wa in tatawallau, dan kemudian Allah Ta'ala beri amaran yang terakhir kepada kita kan. Kalau berlaku macam ni, kalau kamu ni buat macam ni, buat perangai macam ni, Allah Ta'ala sebenarnya boleh gantikan kamu ni dengan kaum yang lain. Wa in tatawallau, kalau kamu ni berpaling, kamu tak nak terima, kamu tak nak beriman, kamu tak nak beramal soleh, kamu tak nak menginfakkan, nescaya Allah Ta'ala boleh yastabdil qauman ghairakum. Allah Ta'ala boleh gantikan kaum yang lain, maknanya manusia yang lain. Allah Ta'ala tak perlu sangat pada kamu pun. Allah Ta'ala boleh bawa kaum lain yang beriman, summa la yakunu amsalakum, dan kemudian mereka itu tak akan jadi seperti kamu. Setakat itu saja insya-Allah untuk pagi ini, dan insya-Allah kita jumpa lagi di hari akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.